Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Apa kabar orang Selangor? Alhamdulillah. Saya datang dari jauh, tapi tidaklah jauh sangat. Sebab orang rumah saya pun tinggal di Selangor. Kita berkumpul di sini bukan kebetulan. Sebelum itu saya ingin mengalu-alukan sahabat saya yang berhormat Saudara Wong Chin, ahli Parlimen Subang, dan Ketua Wanita Cabang Gombak, Puan Ruhana dan Saudara Idham. Semualah tuan-tuan dan puan-puan, khususnya pengundi-pengundi di Sungai Tuah. Memang betul pun, kalau tanya saya, apakah kita ingin berada dalam sejarah hitam yang akan mengundang kita ke jurang yang lebih dalam, atau sebagai seorang pemimpin kita kena bijaksana menggunakan keadaan menentukan masa depan rakyat yang baik. Kerajaan perpaduan 8 bulan sehingga pada hari ini lebih kurang. Kerajaan ini bukan kerajaan yang orang kata kebetulan. Sebab terus terang sejarah hitam negara kita, apabila PKR ditubuhkan sejak 1998, maka pertembungan politik PKR, UMNO dan BN pada ketika itu saya turut serta, amat mengerikan. Tidak ada kestabilan langsung, yang ada provokasi melampau di antara Melayu, Cina dan India. Hari ini alhamdulillah. Sebab itu kenapa perlu orang Selangor, orang Sungai Tuah mengundi calon nombor 3 yang amat berhormat Aminuddin Sahari, sebab penting untuk mengekalkan kestabilan tersebut. Orang UMNO, orang Barisan Nasional, keluar beramai-ramai, pastikan undi calon nomor 3. Jangan rakyat Selangor jangan terperangkap dengan tipu muslihat, ceramah-ceramah pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional. Mereka suka berbohong, suka memitnah. Kalau pemimpin seorang ulama bergelar Islam, ketua ulama, mengizinkan fitnah untuk menang, mengizinkan membunuh untuk menang, saya rasa itu pemimpin sudah sesat. Jadi khususnya anak-anak muda, jangan lagi terpengaruh dengan PRU 15 yang lalu. Menukar kerajaan memang mudah, tetapi pembentukan kerajaan baru itu bagaimana? Apa yang berlaku selepas PRU ke-15? Barisan Nasional tinggal 30 kursi, Pakatan Harapan 74 kursi, A 82 kursi. Sengaja. Kemudian Perikatan Nasional 73. Tetapi tidak boleh membentuk satu jajaran yang baru. Dan akhirnya oleh kerana kesepakatan pemimpin ketika itu, kita buang yang keruh, ambil yang jernih. Kita ketepikan sejarah hitam, kita move on untuk kepentingan satu negara, rakyat dan ekonomi negara kita. Kalau kita asyik bertelaga, asyik berperang, akhirnya rakyat juga yang menanggung derita berpanjangan. Jadi hari ini jajaran baru ini, gabungan dua parti, gabungan Pakatan Harapan, DIP, PKR,
amanah dan lain-lain dalam Barisan Nasional, UMNO, MCA, MIC, PBRS. Tolonglah kestabilan kerajaan Putrajaya harus selari dengan kerajaan negeri. Kemajuan di Selangor ini diperlihatkan daripada dulu bahawa Selangor salah satu negeri yang menyumbang KDNK yang banyak kepada negara kita, hampir 25% disumbang kepada ekonomi negara. Di Selangor ini rakyat Sabah berhijrah untuk bekerja lebih kurang 160,000 orang. Yang lain separuhnya sudah jadi pengundi di Selangor ini. Dan insya Allah kita pemimpin daripada Sabah telah berjumpa dengan mereka dan memastikan undi mereka untuk kerajaan yang ada pada hari ini. Penting tuan-tuan, ini pilihan raya ini walaupun bukan menentukan kerajaan di peringkat persekutuan, tetapi kita lihat bagaimana Terengganu, bagaimana Kedah, bagaimana Kelantan dipimpin oleh Perikatan Nasional. Kalau bukan bantuan kerajaan persekutuan, mau bayar gaji pun tidak ada. Tetapi di Selangor dia menyumbang 25% daripada 300 bilion lebih kepada kerajaan persekutuan. Sebab itu negeri ini menjadi target mereka, menjadi sasaran mereka. Jadi oleh kerana itu janganlah, tolonglah pastikan kestabilan politik. Politik stabil, kerajaan stabil. Kerajaan stabil, ekonomi makmur. Ekonomi makmur, limpahannya kepada rakyat di seluruh negara dan khususnya di Selangor itu sendiri. Kita harus melihat masa depan yang lebih cemerlang. Kepada jentera-jentera BN, jentera-jentera PH, pertama ingat, masa kita sudah singkat. Jangan terlalu yakin dengan kemenangan. Walaupun sebenarnya peluang kita menang lebih cerah dibandingkan dengan mereka. Buat kerja. Buat kerja untuk menang. Buat kerja orang mahu menang. Niat kita mau menang. Langkah kita, langkah orang mau menang. Bicara kita, bicara orang mau menang. Senyum kita, senyum orang mahu menang. Apapun kita buat, pokoknya kita mahu menang. Pastikan pengundi-pengundi kedua-dua parti besar ini keluar mengundi pada 12 hari bulan dan mengundi calon-calon Barisan Nasional dan Pakatan Harapan. Ini saja tugas kita dalam 2 minggu ini. Kita tidak banyak masa sudah. Yang amat berhormat Perdana Menteri dan yang amat berhormat Timbalan Perdana Menteri telah menjelajah 6 negeri ini untuk memastikan bahawa rakyat senantiasa harus berada dalam keadaan aman, damai dan makmur. Dan negeri-negeri ini harus berada selari dengan kerajaan persekutuan. Politik dahulu dan sekarang sudah berbeza. Dahulu kita berentap, berlawan. PKR dengan reformasinya, dengan lawan tetap lawannya. UMNO dengan hidup UMNO-nya. Tuan-tuan dan puan-puan, penentunya kitalah. Tuan-tuan di hadapan inilah penentunya. Mencorak ke arah mana negeri Selangor ini nanti pada hendaknya. Jangan kita lalai, jangan lagi kita tersalah tafsir, jangan lagi terkeliru dengan ceramah-ceramah parti-parti yang tak berhala tuju ini. Bayangkan tuan-tuan mau lagi berlaku dalam 2-3 tahun 3 Perdana Menteri bertukar. Apa baiknya untuk rakyat? Tidak ada.
tidak ada kepentingan dia. Justru itu, kekalkan pemerintahan di Selangor ini. Saya baru kenal yang amat berhormat Menteri Besar dalam 1 bulan, tapi saya nampak cara dia membawa perjuangan untuk negeri Selangor berbeda dengan sahabat saya yang satu, Saudara Ajmin. Sahabat saya, kawan saya, tapi berbeda. Saya jumpa dia di penamaan calon. Dia bilang, "Bung, kau jangan turun kawasan saya ya." Kau tidak apalah. Yang penting kita tahu tujuan kita, kita tahu matlamat kita, yaitu pentingnya negeri Selangor, calon-calon Pakatan Harapan dan Barisan Nasional kita menangkan. Jangan salah Thomas sekali anak-anak muda. Saya bimbang dengan anak-anak muda. Bagi tahu mereka, anak-anak muda, bahwa mereka lah pencorak masa depan. Tetapi kalau masa depan mereka hancurkan awal-awal, bermakna masa depan itu sudah tidak ada. Bagi peluang kepada yang amat berhormat Perdana Menteri mencorak ekonomi kita, 8 bulan pun kita dah nampak dah plan dia, rancangan yang panjang, sederhana dan yang secepat mungkin. Walaupun saudara saya yang berhormat Syed Siddiq komen macam-macam, saya pun tak faham Syed Siddiq ni, dia ke arah mana hala tuju dia. Tidak apalah, kita bicara nanti lepas pilihan raya. Sebab saya melihat betapa pentingnya pilihan raya kali ini untuk kita memastikan bahawa semua calon-calon kita menangkan mereka supaya kerajaan ini boleh membentuk kerajaan melebihi 2/3 dan menentukan masa depan bangsa Selangor itu sendiri. Saya ini dari jauh datang, tidak ada kepentingannya di sini, tetapi kepentingan saya, walaupun ini pertama kali saya bersama-sama dengan rakan daripada PKR dalam satu pentas, saya tidak pun terfikir 20 lebih tahun yang lalu adakah saya bersama-sama. Saya masih ingat di sana sini saya dengan Mat Sabu, dia ceramah sebelah, saya di sebelah, Ajmin sebelah, saya di sebelah, masing-masing dengan haluan masing-masing. Tetapi hari ini jajaran baru yang diberikan Allah, kerajaan ini jangan main-main. Bukan kebetulan, bukan hanya disebabkan Seri Paduka Baginda meminta, tetapi hati Seri Paduka Baginda dibuka oleh Allah untuk melaksanakan amanah yang besar ini, dan kita laksanakan amanah tersebut. Amanah ini kalau kita tidak pegang, kalau kita tidak zahirkan bersama, maka kita akan kehilangan amanah yang besar ini demi untuk memastikan kestabilan dan kemakmuran rakyat. Percayalah, kalau kita sama-sama ada keikhlasan, pada 12 hari bulan, insya Allah kedua-dua calon daripada BN dan PH akan mendapat kemenangan yang besar, bukan saja di Selangor, bahkan di Terengganu, Kedah, Negeri Sembilan, Pulau Pinang dan Kelantan Waimah. Jadi oleh kerana itu, terima kasih kepada semua yang sudi hadir. Balik rumah, jangan fikir panjang-panjang, pastikan undi anda kepada calon nombor 3 di Dun Sungai Tua ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.